Kenapa aku ni susah sangat nak sedekah? Kenapa aku ni dengki banyak? Kenapa aku ni banyak sakit hati? Kenapa aku ni selalu tengok buruk orang? Kenapa aku ni tidak menilai diri sendiri? Kenapa aku susah sangat nak duha? Kenapa aku susah sangat nak tolong orang? Sedar ke tak sedar? Okey? Ini cara kita menilai diri kita. Kalau orang lain boleh tolong orang, kenapa kita tak boleh tolong? Kalau orang boleh sedekah, kenapa kita tak boleh sedekah? Kalau orang boleh jadi, kita kata, senang membantu, kenapa kita susah nak membantu? Okey, ini di antara cara-cara. Kita harus tanya, hati aku ni bersih ke tak? Jasad aku ni kok sihat ke tak? Okey, kalau dah tak lu makan, oh tak sihat lah tu. Berat je rasa badan, itu tak sihat lah tu. Jadi kalau kita kata dalam hati pun begitu, nak ibadah berat, ngantuk je, nak bangun tahajud susah, nak puasa sunat susah. Oh, itu berat-berat doktor. Tak payah puasa, zikir je. Saat nak baca Quran semuka nguap 4 kali, 5 kali, 6 kali. Nampak tak? Itu tanda berat tu. Berat-berat kita nak dekat dengan Allah, berat nak buat baik, berat nak buat apa yang Allah suruh, bermakna hatinya sakit. Okey, sebab itu kita kata orang yang merasakan budi pekertinya sangat rendah, masih belum cantik, belum menyenangkan, bermakna dia sedar bahawa dalamnya tak sihat. Okey, apa nak hormat orang? Tak payah hormat orang, dia orang juga. Oh, jangan. Orang yang budi bahasa itu, hormat itu merupakan satu modal untuk dia layak berkawan dengan orang. Kalau orang tu dah tak tahu nak hormat orang, bermakna dia bukan orang. Okey, ni kekuatan yang nak dibangun. Okey. Maka kita dah ajar dah kemarin, kita kata kalau rasa begini, kita latih perangai-perangai ini nak jadi begini dan sebagainya. Kita dah latih kemarin. Kita nak ulang banyak kali, muntah nanti. Ada 3 jalan yang dapat ditempuh, yang mana disebutkan. Kita sudah pun belajar tentang, kita katakan, tujuan merawat jasad untuk sihat. Betul? Tujuan merawat jiwa untuk apa? Untuk merasakan balik, membaiki akhlak yang buruk, membuang sifat-sifat yang buruk, menggantikannya dengan sifat-sifat yang baik. Okey? Sifat-sifat yang baik itu maknanya kita kata yang akhirnya mengubati jasad. Okey, sifat-sifat yang baik tadi akan menghilangkan penyakit-penyakit yang bersarang di dalamnya dan memperoleh kesihatan dan kesegaran di dalamnya. Kalau kita kata kalau hati sakit, jasad itu terus sakit. Sombong, dengki, hasad, itu semua tu membuat jasadnya sakit. Okey. Sebab itu kita kata jangan biarkan jiwanya sakit, jangan biarkan hatinya sakit melalui akhlak kita. Kalau akhlak buruk maknanya hatinya sakit lah tu. Kalau bercakap kotor maknanya sakit lah tu. Kalau sombong sakit lah. Kalau kedekut tu sakit lah. Kalau marah-marah tu sakit lah. Okey, saya banyak dapat WhatsApp kalau suami tu, doktor macam mana nak ubat isteri yang suka marah-marah. Ataupun isteri kata dapat suami yang pandai baran sangat. Kalau dia sedar dapat dirawat, kalau dia pandai baran maknanya jasadnya sakit, hatinya lagi sakit. Okey? Maka yang kita nak faham pada diri kita ialah maka kita nak tengok balik, kita sakit sebab apa? Kalau Nabi kata, semua penyakit bermula di perut. Okey, semua penyakit bermula di perut. Bermakna nak kena jaga makan, nak kena jaga minuman, nak kena jaga apa yang kita makan, nak kena jaga banyak mana nak dimakan, nak kena jaga yang dimakan tu halal ke tidak, yang dimakan itu, yang diminum itu. Apa saja yang masuk ke perut. Contohnya, kalau sakit perut, maknanya kita cari ubat sakit perut. Kita jaga balik perut kita makan apa, berapa kali ya. Makan nasi basi ke nasi mentah ke. Okey, ini kekuatan-kekuatan. Maka, kalau Allah kata, okey, roh kita sakit, jiwa kita sakit, kita juga tahu apa penyakitnya. Penyakit saya dengki. Saya tak boleh tengok orang lebih daripada saya. Penyakit saya sombong. Saya memang susah nak rapat dengan orang. Susah nak baik dengan orang. Saya lambat lah untuk baik dengan orang. Wah, kalau kali pertama jumpa 2 kali, 3 kali tak ada apa-apa, dah lama baru boleh baik. Itu sombong sebenarnya. Okey, kita tak tahu kalau jumpa kali pertama itu, kita baca dia jahat, and then kita tak jumpa dia lagi. Kita sempat tak minta maaf.
Tak sempat minta maaf. Sebab itu baik sangka itu merupakan satu yang sangat mahal harganya. Dan buruk sangka itu menggugurkan seluruh ibadah. Kenapa? Kerana buruk sangka itulah yang menjadi satu dari petanda bahawa jiwanya sakit. Kalau tak ada yang tegur, kalau tak ada yang mengingatkan, kalau Allah tak bagi hidayah untuk dia sedar bahawa dia seorang yang begitu-begitu, yang takaburnya dia, yang sombongnya dia, yang wujubnya dia, maka siapa nak ubat? Sebab itu kita perlu sahabat, kita perlu kawan-kawan, kita perlu majlis tazkirah, kita perlu berdamping dengan ulama'-ulama', kita perlu berdamping dengan orang baik-baik supaya kita boleh belajar. Kalau kita berada dalam kumpulan orang yang baik-baik, okay? Sebab itu satu daripada tanda Allah terima ibadah kita, dia jumpakan kita dikeliling oleh orang baik-baik je. Okay? Bukan sebab kita baik, maka Allah jumpakan orang baik, dok. Okay? Kita ni tak berapa baik, tapi jumpakan orang baik. Malu pula lah nak buat tak baik. Malu pula lah nak cerita hai orang kat depan dia. Bermakna berada dalam kelompok bersama orang baik-baik itu. Ulama'-ulama', orang alim itu adalah sebahagian daripada proses untuk merawat jiwa. Supaya jiwa tak ada terbang ke langit, ke mana-mana sesuka hati untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh nafsu. Maka dapat dipilih Allah berjumpa, bergaul bersama, tinggal dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang baik akhlaknya, orang-orang yang soleh. Maka itu merupakan satu daripada ubat, satu daripada hadiah yang Allah bekalkan untuk merawat jiwa kita. Kerana orang yang tak berapa baik, malu nak buat tak baik bersama dengan orang-orang yang baik. Sebab itu pilih-pilihlah kawan. Jangan sapu saja. Kawan mana pun tak kisah, jangan. Sekarang ini ataupun kita kata belajarlah memilih kawan. Lebih sulit daripada memilih makanan. Hari ini makanan, nak cari makanan yang benar-benar halal pun sulit sangat. Maka dengan sebab itu sekali lagi kita bangun kekuatan bahawa kita sedang merawat, kita nak merawat hati kita supaya tidak lagi melakukan keburukan-keburukan yang menyebabkan jiwa kita, yang menyebabkan jiwa kita terus terdorong untuk melakukan keburukan.